Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Susulan daripada video kontroversi daripada Alif Sukri yang mana mendapat perhatian oleh YB Boycott, yang digelar YB Boycott oleh netizen yaitu Akmal Saleh. Kini seorang menteri pula mahu supaya MC ambil tindakan terhadap Alif Sukri. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC memanggil atau mengambil tindakan bersesuaian berhubung sedutan klip video yang dimuat naik oleh usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Sukri Kamarul Zaman di media sosial. Fahmi berkata, beliau mendapat pelbagai maklum balas daripada pengguna media sosial yang meminta tindakan diambil berhubung sedutan klip video itu yang menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat. Kata beliau, saya telah menonton sebahagian video yang telah dimuat naik dan saya telah minta MC untuk meneliti perkara ini dan mengambil tindakan bersesuaian. Tetapi pada masa yang sama, ramai yang mungkin mengambil maklum keputusan Datuk Seri Alif Sukri untuk tidak memuat naik klip penuh video berkenaan. Buat masa ini, kita biarkan dahulu, katanya kepada pemberita pada Majlis Apresiasi Pengamal Media bersama Fahmi di sini malam tadi. Yang turut hadir, pengarah urusan kumpulan media Prima Berhad, Rafiq Razali, dan pengarah urusan kumpulan The New Street Times Press Malaysia Berhad, merangkap pengarang kumpulan berita harian Datuk Ahmad Zaini Kamarul Zaman. Alif Sukri sekali lagi menimbulkan kontroversi apabila memuat naik sedutan lagu Aidilfitri terbaru yang bertajuk Love Raya di laman Instagram pribadinya sejak Ahad, yang memaparkan adegan kurang sopan. Usahawan kosmetik itu bagaimanapun telah memadam video berkenaan dan memohon maaf selepas menerima kecaman daripada pengguna media sosial. Fahmi menasihati pencipta kandungan dan pempengaruh media sosial supaya menghasilkan kandungan yang sesuai dengan semua lapisan umur, terutama kanak-kanak. Kata beliau, kita perlu memikirkan kandungan yang kita hasilkan dengan lebih mendalam, sama ada sesuai memandangkan pada waktu ini. Kita tidak tahu sama ada yang menonton kandungan itu berumur 90 tahun, 19 tahun atau 9 tahun, katanya. Beliau berkata kerajaan bimbang dengan kandungan yang boleh mendatangkan kesan negatif, terutama kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun. Pada masa ini, pihak media sosial ambil sikap lepas tangan. Mereka cuma meletakkan verifikasi dengan mudah, sesiapa sahaja boleh berbohong tentang umur mereka, katanya. Justru, Fahmi sekali lagi akan bertemu dengan pengendali platform media sosial dalam masa terdekat bagi memastikan ia selamat digunakan atau tidak digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Saudara-saudara sekalian, apabila Alif Sukri melakukan perkara ini, Akmal Saleh turut terkesan apabila beliau mengajak untuk memboikot semua produk daripada keluaran Alif Sukri. Kata Akmal Saleh, Alif tidak patut lagi berdrama setiap kali menerima kritikan ramai. Akmal turut membangkitkan isu serupa yang ditimbulkan Alif Sukri pada tahun 2022 yang menyebabkan dia dipanggil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung video muzik raya bertajuk Kelepok Raya. Lagu raya Saya Tahu Ni Tiada Pun, kata Alif Sukri, merujuk kepada hari ini. Saya saja sakat anda semua pada mak isteri saya, jangan marah ya, katanya di Instagram. Sementara itu, kata Akmal lagi, cukuplah Alif Sukri berdrama setiap kali menerima kritikan ramai. Cukuplah dengan drama minta maaf dan air mata yang diulang setiap tahun. Kamu nak lihat kemarahan rakyat Malaysia kan?
sila tunggu produk kamu akan diboikot. Ini bukan kandungan luar kotak, ini adalah kandungan tiada otak, kata Akmal Saleh lagi. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah Golden Gecko kata, apa hal tak boikot China, kata beliau. Tok Mudim kata, bahaya nih nanti kalau bini dia lupa letak garam dalam lauk pun dia akan suruh semua orang boikot bininya tu. Anak conting dinding rumah dengan pensel warna pun akan dikecam sebagai vandalisme dan diboikot, kata Tok Mudim merujuk kepada Akmal Saleh. Semi Velu kata, apa yang tidak disukai oleh UMNO, Akmal mestilah diboikot, kata beliau. Brown Falcon juga kata, sudah-sudahlah orang UMNO lagi teruk. Sokong Najib perompak, katanya kebanyakan ahli politik Malaysia ini haruslah berubah, kata beliau. Ini hanya wayang, kata Brown Falcon. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim mengeluarkan satu lagi kenyataan yang pastinya akan meruntun hati, jiwa dan kalbu para walaun penyokong Perikatan Nasional. Ini apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, prihatin dengan pembangunan negeri pimpinan Perikatan Nasional. Kalau anda merasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional, itu adalah sebenarnya bohong. Kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mengambil berat tentang pembangunan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Beliau tidak pernah meninggalkan negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Tetapi kadangkala para pemimpin di kawasan negeri pimpinan Perikatan Nasional lah yang seringkali menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin terhadap pembangunan yang dikuasai Perikatan Nasional PN telah menghadiri taklimat pembangunan Perlis ketika mengadakan lawatan kerja ke negeri tersebut bagi meninjau pembangunan Perlis. Beliau yang tiba pada jam 3 petang kemarin menghadiri taklimat pembangunan Perlis bersama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Perlis. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Barisan Pentadbiran Kanan Negeri. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Anwar diberikan taklimat berkaitan projek pembangunan persekutuan yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Perdana Menteri kemudian mengadakan tinjauan mesra di Bazar Ramadan Persiaran Wawasan sebelum hadir ke majlis berbuka puasa Madani di Masjid Nurul Huda Felda Cuping. Saudara-saudara sekalian, dengan ini, ianya menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menganaktirikan mana-mana negeri di Malaysia, termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Namun, saudara, lebih mengejutkan lagi apabila pendaftaran padu ditutup kemarin, akhirnya data menunjukkan Perlis Kelantan adalah negeri yang paling ramai, paling tinggi mendaftar padu tersebut. Dalam media sosial juga gempar apabila beberapa pempengaruh cyber trooper yang sebelum ini cuba meracun para penyokong Perikatan Nasional supaya tidak mengisi padu, akhirnya sendiri termakan racun tersebut apabila mereka turut mengisi padu, kerana risau tidak mendapat bantuan. Sebenarnya padu adalah satu sistem yang sangat baik untuk rakyat Malaysia dan juga kerajaan memantau perkembangan terkini rakyat Malaysia, khususnya berkaitan dengan subsidi bersasar. Pendaftaran padu sah telah ditutup
kini Perlis dan Kelantan dilaporkan sebagai negeri paling ramai mendaftar. Perlis dan Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama padu selepas ditutup pada jam 11.59 malam kemarin. Menerusi pecahan pendaftaran mengikut negeri seperti lampiran dikongsikan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Perlis dan Kelantan masing-masing mencatatkan peratusan tertinggi keputusan penduduk yang berdaftar, yaitu 66,9% dan 65,2%. Ia diikuti Terengganu 62,7%, Perak 60,3%, Pahang 59,7%, Kedah 58,9%, Wilayah Persekutuan Putrajaya 56,5%, Negeri Sembilan 56,2%. Selain itu, wilayah Persekutuan Labuan 55,2%, Melaka 53%, Pulau Pinang 52,9% dan Sabah 52,8%. Rafizi berkata, setakat semalam seramai 11,55 juta atau 52,6% warga negara berumur antara 18 tahun telah berjaya mendaftar dan mengemas kini profil diri di sistem padu. Ini menjadikan 17,65 juta atau 58,7% keseluruhan profil rakyat termasuk ahli isi rumah bawah 18 tahun yang berjaya dikemas kini di sistem padu, katanya. Kepada warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemas kini profil di padu, data pendaftaran yang sedia ada adalah mencukupi dan akan digunakan untuk kerajaan menentukan kelayakan individu bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Sekiranya ada keperluan, Kementerian Ekonomi akan mengumumkan pembukaan semula padu untuk tempo yang singkat bagi pendaftaran dan pengemaskinian setelah kerajaan buat keputusan bentuk dan mekanisme subsidi bersasar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak sampai 24 jam selepas Tengku Zafrul meletak jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor dan mendedahkan kepincangan kehambaran UMNO di Selangor, Tengku Zafrul akhirnya tampil dan UMNO akhirnya tampil memberi jawaban komen balas terhadap Zafrul. UMNO Selangor akhirnya jawab dakwaan Zafrul. Ini kata beberapa pemimpin UMNO Selangor. Mereka menafikan dakwaan Tengku Zafrul Abdul Aziz bahwa usaha kebangkitan parti di negeri itu hambar berbanding di peringkat pusat yang giat dibuat Presiden Zahid Hamidi. Mereka berpendapat UMNO Selangor di bawah Megat Zulkarnain Omardin yang juga setiausaha politik Zahid dilihat berjalan baik, termasuk banyak mengadakan program untuk meyakinkan kembali penyokongnya. Ahli jawatan kuasanya, Jamal Yunus, berkata, skala aktiviti dan strategi UMNO negeri itu dibuat seiring dengan pusat. Berbeza, dakwaan dibuat Zafrul dalam kenyataan mengumumkan peletakan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor hari ini. Politik UMNO Selangor kembali bergantung kepada politik di pusat. Sebagai antara orang lama di kalangan ketua bahagian, saya lihat ketua yaitu Megat Zulkarnain mengambil banyak langkah proaktif berbanding ketua sebelum ini, kata beliau. Beliau jaga ahli, buat program yakinkan kembali dan gerakkan banyak lagi strategi yang kita tak boleh dedah, katanya kepada FMT. Sambil menafikan wujud pergolakan dalam UMNO Selangor dan menyifatkan keputusan Zafrul adalah sebab peribadi kerana ingin tumpu kepada tugas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Hari ini Zafrul meletak jawatan bendahari UMNO Selangor
bagi memberi laluan kepada individu boleh menyumbang lebih efektif terhadap kebangkitan parti di negeri itu. Namun beliau kekal Ketua UMNO Kota Raja serta ahli Majlis Kerja Tertinggi. Menurutnya, ketika dilantik Bendahari UMNO Negeri pada April tahun lalu, matlamat utamanya ialah menyumbang kepada kebangkitan parti di Selangor. Zafrul turut mendakwa kebangkitan UMNO di Selangor hambar serta tidak sehaluan dengan tema di peringkat pusat. Ketua Pemuda UMNO Selangor Imran Tamrin turut menolak kemungkinan wujud pergolakan dalaman susulan pengumuman Zafrul itu. Semua berjalan seperti biasa, mungkin itu keputusan pribadinya, katanya kepada FMT. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Dengan peletakan Zafrul sebagai Bendahari UMNO Selangor, ini betul-betul di luar jangkaan. Namun, ada beberapa pemimpin juga mengatakan, mungkin Zafrul telah pun dipengaruhi ataupun dihasut oleh orang-orang tertentu untuk meninggalkan jawatan tersebut ataupun menyatakan pendirian tersebut. Saudara-saudara sekalian, jadi persoalan ialah apalagi langkah Zafrul selepas ini. Adakah langkah lebih drastik akan dibuat oleh Zafrul, yaitu meninggalkan parti UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.